Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dekat lagi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ambil sedikit masa pada waktu ini untuk mentadabbur beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menjadi mungkin panduan dalam hidup kita sementara kita tunggu untuk salat zuhur ini. Hari ini insya-Allah yang kita akan sebut berkaitan dengan panduan terhadap ayat-ayat suci Al-Quranul Karim tentang perkara yang disebut sebagai sebab kegagalan dalam hidup. Betul, dalam hidup kita ni, kita dah sebut sebelum daripada ni, orang yang nak berjaya dalam hidup, dia kena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia beriman dan beramal dengan amal yang saleh. Tapi di sana kadang-kadang kita perhati dalam bab itu ramai orang yang gagal. Gagal bukan dalam arti kata dalam pelajaran, dalam pekerjaan, tapi gagal yang kita sebutkan ialah soal kehidupan dia sebagai seorang manusia yang beriman dan beramal. Kerana maksud dan tujuan utama kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Quran. Lalu bila seorang manusia lahir ke dunia, dia dalam keadaan diuji oleh Allah. Sama ada dia nak laksanakan tanggungjawab dia yang paling utama, ataupun dia gagal dalam kehidupan dia, ya, ataupun dalam tanggungjawab dia memerhati atau melaksanakan tujuan utama dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang beriman dan ada yang kufur kepada Allah. Kadang-kadang ada sebahagiannya beriman kepada Allah tapi masih lagi gagal untuk melaksanakan amal kebajikan. Lalu pada hari ini kita nak tadabbur ayat Al-Quran. Apa sebab berpandukan kepada Al-Quran punca kegagalan manusia dalam beriman dan beramal? Kalau kita perhatikan ayat Quran, pertama Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kami telah berjanji kepada Nabi Adam sebelum itu, lalu dia lupa kepada perjanjian dan walam najid lahu azma, kami tidak mendapati baginya keazaman yang kuat. Sehingga apa yang menyebabkan Nabi Adam AS memakan buah larangan dalam ayat ini? Pertama, dia lupa. Yang kedua, bila dia lupa, azam dia untuk meninggalkan larangan Allah itu jadi tidak kuat. Bila dia tak kuat kekuatan dia, sehingga akhirnya dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama.
dalam meninggalkan larangan. Adapun dalam mengerjakan ketaatan, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Apabila mereka, orang-orang yang kafir ini, naik kapal, berada di tengah lautan, tiba-tiba mereka diuji di tengah laut, lalu mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Falamma najjahum ilal barri, bila saja mereka sampai ke lautan, ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali kepada syirik, kembali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kes yang kedua, seorang ni bila dalam keadaan diuji oleh Allah, dia taat kepada Allah. Tapi bila keadaan ujian tu telah hilang daripada dia, dia mula hidup dalam kesenangan, dia lalai, dia leka, akhirnya dia tidak lagi beribadah atau tidak lagi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menunjukkan kepada kita sudut kelemahan manusia. Yang pertama, kelemahan dalam meninggalkan larangan Allah. Yang kedua, kelemahan dalam melaksanakan perintah Allah. Sebab kita dengan Allah ni menjadi hamba kepada Allah, ibadat kepada Allah melalui dua cara. Pertama, melaksanakan apa yang diperintahkan, dan yang kedua, meninggalkan apa yang dilarang. Maka dua ayat Al-Quran ini menunjukkan kepada kita sebagai sampling macam mana keadaan manusia yang melanggar larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah. Kes yang pertama, cerita Nabi Adam AS dilarang daripada makan buah larangan, akhirnya dia lalai, dia lupa, dan Allah Ta'ala kata walam najid lahu azma, kami tidak mendapati padanya keazaman yang kuat. Orang yang kedua, kes yang kedua, duduk di tengah laut, bila dalam keadaan ketakutan itu mereka minta kepada Allah. Bila hilang rasa takut, mereka lupa kepada Allah, kemudian mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Maka disebut di sini bahawa kegagalan sebenar dalam kehidupan ini adalah disebabkan tiada keazaman daripada manusia. Dan tiada keazaman itu berpunca daripada lupanya manusia akan janji Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kes kesihatan, kita tahu di kotak rokok tu ada tulis merokok membahayakan kesihatan. Dia tahu tak? Tahu. Tapi apa yang menyebabkan orang yang merokok tetap tegar dengan rokok ni? Seorang pelajar, dia tahu minggu depan ada exam. Dia tahu. Tapi sebahagian daripada mereka, walaupun dia tahu minggu depan ada periksa, tetap saja dia masih lagi bersantai dan tidak mengulang kaji pelajaran. Dan ada juga manusia dalam kes yang lebih berat, dia tahu dia akan mati, dia tahu dia akan kembali kepada Allah pada hari akhirat, tetapi dia tetap saja tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah. Persoalannya kenapa? Kalau kita kembali kepada ayat Quran tadi, cerita Nabi Adam AS, Allah Ta'ala kata fanasiya walam najid lahu azma. Dia lupa lalu dia hilang keazaman, atau kami tidak dapati padanya keazaman untuk melakukan sesuatu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, justru untuk kita menambahkan keazaman kita ni, motivasilah bahasa kita dalam melakukan ketaatan, daripada disibukkan dengan kerja, disibukkan dengan pelbagai tugas, kadang-kadang sehingga menyebabkan keazaman dan motivasi kita untuk beribadah dan motivasi kita untuk meninggalkan larangan Allah tiba-tiba hilang. Maka macam mana kita nak tarik balik? Dalam agama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Al-iradatu thalathatu anwa'. Keinginan untuk melakukan sesuatu ibadah atau motivasilah kita sebut melakukan ibadah kembali kepada 3 perkara. Pertama, al-hub, kecintaan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Sebab tu ada orang melakukan amalan bila dia tahu sunnah Nabi, dia cinta kepada Nabi, lalu dia akan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa motivasi dalam perkara tersebut? Cinta. Dia sayang kepada Allah, lalu dia buat apa yang Allah Taala suruh. Apa motivasi dia? Cinta. Tapi cinta ni kadang-kadang ada orang sampai ke tahap tu dan ada yang tak sampai. Maka motivasi yang kedua, datang Al-Quran mengkhabarkan kepada kita al-wa'id. Wa'id ni ialah ancaman-ancaman akhirat. Cerita tentang neraka, azab dalam neraka, azab kubur, macam mana bentuk-bentuk makanan dalam neraka, minuman dalam neraka. Sehingga apabila manusia bila dengar perkara tersebut, maka bertambah ketakutan dia kepada azab Allah. Dengan ketakutan itu memotivasikan dia untuk beribadah sebagai jalan keselamatan dari azab. 2. Dan sumber motivasi ibadat yang ketiga adalah al-wa'd. Al-wa'd ni ialah janji kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala kata wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Khabarkanlah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Apa dia khabar gembira? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan kita akan dapati dalam Quran banyak cerita tentang ar-raja ni, kata harapan kepada syurga, harapan kepada rahmat dari Allah, harapan untuk bertemu dengan Nabi, harapan duduk bersama dengan orang-orang saleh. Jadi kita ni, kekuatan kita dalam ibadah atau motivasi kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah kembali kepada 3 aspek. Pertama, kecintaan kepada Allah. Yang kedua, ketakutan kepada azab Allah. Dan yang ketiga, harapan kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia betul-betul ada kecintaan, maka dia akan ada keazaman. Kalau dia betul-betul takut kepada sesuatu, dia akan dapat keazaman. Dan begitulah juga kalau dia betul-betul mengharapkan sesuatu, juga dia akan mendapatkan keazaman. Saya pernah dengar satu Syekh Muhammad Hassan, dia cerita tentang seorang guru yang didatangi anak murid dia. Anak murid dia tanya, wahai Syekh, macam mana aku nak mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, boleh kamu datang ke rumah aku, malam ni kamu datang rumah. Aku jawab malam ni. Dia pun datang ke rumah. Okay? Dia datang ke rumah, maka Syekh ni bagi kepada dia makanan. Bagi makanan yang sangat masin, tapi dalam masa yang sama dia tidak benar minum air. Jadi kawan ni pun makan lagi, makan banyak, tapi tak benar minum air. Akhir sekali lepas habis makanan, dia kata, Syekh, macam mana? Kamu tidurlah dalam keadaan. Dia pun tidur setelah makan masin, tapi tak minum air. Malam tu, pagi esok tu Syekh bangun, dia kata, dia tanya Syekh, macam mana nak dapat mimpi jumpa Nabi? Syekh kata, sebelum daripada jawab, aku nak tanya kamu, semalam kamu ada mimpi? Ada. Kamu mimpi apa semalam? Dia kata, aku mimpi tengok tasik yang sangat luas. Tasik yang sangat luas. Saya tanya, kenapa kamu mimpi? Kata, sebab aku semalam tidur dalam keadaan dahaga yang amat. Kata dia, kalau benar kerinduan kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kamu, kerinduan itulah yang menyebabkan kamu boleh jumpa dengan dia. Nak sebut apa? Keazaman kita tu kadang-kadang kita sangka kita ada azam, oh aku rindu kepada Rasulullah. Kadang-kadang kita ada keazaman, aku nak kepada syurga.
Kadang-kadang kita rasa kita dah, aku takut kepada neraka, tapi sebenarnya belum lagi mencapai tahap cinta, tahap takut atau tahap harap yang sebenar-benarnya. Sebab apa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Sebab kadang-kadang yang menjadikan kita, menghalang kita daripada beramal atau menghalang kita daripada perkara tersebut ialah gangguan daripada syaitan. Dipanggil was-was. Was-was ni, kadang-kadang kita anggap was-was ni kita, ya ke tidak, ya ke tidak. Bila ambil air semayang, basuh 4-5 kali, kita kata orang ni ditipu penyakit was-was. Kadang-kadang kita kata, dia ni betul ke salah, betul ke salah. Kita was-was dalam menentukan benar atau tidak. Was-was ni kadang-kadang peringkat mana dia datang? Paling banyak waktu kita nak melakukan amalan itu, nak buat ke tidak, nak buat ke tidak. Berapa banyak orang keazaman dia diganggu oleh syaitan. Dia nak sambung belajar, sungguh dengan mengaji. Bila dapat offer letter, aku ni nak pergi ke tidak, nak pergi ke tidak, datang kepada dia was-was. Bila datang panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia pun siap-siap nak pergi solat. Sempat ke tidak, sempat ke tidak, nak pergi ke tidak, ada kerja ke tidak. Kadang-kadang bentuk was-was itu dalam bukan kefahaman yang kita tengok. Gangguan syaitan terhadap manusia dalam melakukan amal ibadah. Dia nak baca Quran, tengah-tengah baca Quran, baru nak buka, datang. Tadi kan kamu ada kerja lain. Tadi kan kamu ada janji dengan fulan dan fulan. Maka dia pun, lah, aku pun dia pun tutup Quran, tak jadi baca Quran. Sebaliknya, dalam perjalanan tu dia pun sibuk, dia tengok telefon. Masa yang dia tengok telefon tu lagi banyak daripada masa yang sepatutnya yang boleh dia guna untuk baca Quran. Ini disebut sebagai gangguan dalam beribadah, was-was ni. Sama seperti kata Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Asy-syaitan menjanjikan kefakiran dan memerintahkan kamu melakukan keburukan, dan Allah menjanjikan kamu keampunan darinya dan kelebihan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Ayat ni datang tentang perintah infak harta. Bila perintah infak harta, manusia tu dia tahu Allah akan ganjari dan gandakan pahala dia yang banyak. Tapi bila dia nak bagi tu, datang was-was tu. Nanti aku bagi kurang harta aku, nanti aku bagi kurang apa tu, nak beli benda-benda yang aku patutnya nak dapat, tak dapat. Jadi akhirnya keazaman dalam melakukan amal ibadah itu menjadi kurang. Dan Allah panggil, kiaslah pada perkara-perkara yang banyak dalam kehidupan kita. Waktu nak salat pun kadang-kadang dia datang. Was-was mana? Bukan bab ambil wudu, bukan bab takbir banyak kali. Kadang-kadang kita tengok orang takbir Allah, 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 Allah. Dia ni was-was ni. Sebenarnya was-was datang dulu lagi. Aku ni nak solat jemaah ke nak solat sendiri? Aku ni nak solat di masjid ke nak solat di rumah? Aku ni nak baca Quran ke nak baca surat khabar? Aku ni nak apa lagi kita kata? Nak hubungkan, nak ziarah kawan ke nak pergi main bola? Kita kadang-kadang hidup ni adalah pilihan. Pilihan antara melakukan kebaikan dengan melakukan keburukan. Maka kadang-kadang keazaman kita hilang kerana gangguan daripada syaitan terhadap perkara yang kita azam untuk lakukan dia. Dan itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena ingat bahawa janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ganggu manusia ni bukan calang-calang, di mana mereka dah janji dengan Allah Azza wa Jalla untuk mengganggu manusia sedaya upaya mereka, dan mereka berusaha menghalang manusia daripada melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi antara kita dengan syaitan ni kena senantiasa sedar kita ada peperangan yang berpanjangan
Dia tak memberi kesakitan kepada kita. Dia tak datang dengan mudarat, tak ada rupa hantu. Setiap kali nak pergi semayang nampak hantu dekat pintu, tak ada. Tapi yang dia datang ialah bisikan itu kan. Bisikan dalam hati kita. Bisikan sehingga akhirnya manusia memilih antara yang sama ada daripada maksiat, meninggalkan ketaatan, melakukan maksiat, atau meninggalkan ibadat yang afdal kepada yang kurang afdal, ataupun dia melakukan perkara yang tidak diperintahkan, meninggalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk peperangan yang senantiasa kita hadapi bila berdepan dengan syaitan. Lepas tu bila kita baca kitab Talbis Iblis, banyak Ibn Jauzi menyebut tentang pertembungan manusia dengan iblis ini. Begitu juga dengan ad-da' wa dawa, penyakit dan ubat-ubatnya, juga menceritakan tentang hubung kait manusia dengan dosa mereka sehingga menyebabkan hilanglah motivasi mereka melakukan amal ibadah kepada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka fasilahul insan fi hadhihi al-ma'rakati huwa al-huda alladhi anzalahu ala rusulihi huwa hadzal Qur'anul ladzi baina aydina. Kalau kita perhatikan, senjata kita untuk melawan gangguan syaitan ini tidak lain dan tidak bukan adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah taala turunkan kepada rasulnya, dan itulah Al-Quran yang ada dengan kita. Okey, itulah yang ada dengan kita. Saya sebut pagi ni, kalau Nabi Adam mulia berbanding malaikat, kerana Allah ajarkan kepada Nabi Adam ilmu berkaitan dengan dunia, macam mana di dunia, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah. Bila Allah Taala tanya malaikat, malaikat tak tahu. Bila Allah Taala tanya Nabi Adam boleh jawab. Jadi mulia Nabi Adam lebih daripada malaikat kerana ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Dan begitulah kemuliaan manusia akan diwarisi zaman berzaman sampai hari kiamat. Orang yang mulia, orang yang mengambil ilmu, panduan, petunjuk dari Allah menghadapi kehidupannya. Lalu ilmu yang Allah ajarkan kepada umat ini disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu, itulah Al-Quran yang ada dengan kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dampingilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, tadabburlah makna Al-Quran, kerana sesungguhnya dia dapat membangkitkan motivasi kita dalam 3 aspek yang kita sebutkan tadi. Menambahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, menambahkan ketakutan kita kepada azab Allah dan api neraka. Dan yang ketiga, menambahkan harapan kita kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan cita-cita kita untuk berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung dengan Allah daripada dipesongkan keazaman kita setelah dilalaikan daripada 3 perkara ini. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Saya rasa itulah yang dapat kita kongsikan pada waktu ini. Secara ringkas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik dari kelemahan saya, insya-Allah dalam siri-siri yang akan datang kita usahakan untuk tadabbur Al-Quran. Tadabbur ayat-ayat pilihan, ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita apa yang memberikan kebaikan kepada kita berpandukan Al-Quranul Karim, dan apa yang boleh menyelamatkan kita daripada fitnah dunia juga berpandukan Al-Quranul Karim, kerana Al-Quran adalah panduan dan petunjuk yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.